أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعله من المعذور في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. Anak belakang tua ni, dia jagalah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَهْمَلَ الْعُلُومَ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ نُورًا وَحِكْمَةً وَهُدًى وَأَقْبَلَ عَلَى بَابِهِ عَلَى مَا بِهِ يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ وَيَكُونُ مَصِيدَةً لِلْحُطَامِ. Jadi apabila seorang tu berpagi-pagi dia saat itu duk bergaduh dengan masalah keadaan dunia, abuai dunia, jadi gaduh lorak dia tu untuk kepada dunia. Dia kata dulu tu fala ta'rifu syai'an minha bi fatwa man asbaha bi'ajili hadhihi masyrufan hatta sayyara al-ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Jadi apabila seorang tu berpagi-pagi dia cepat-cepat dia kepada gaduh dia untuk nak mendapatkan habuai dunia, makna kata cepat haduh tak ada gaduh, tertengah benda-benda akhirat. Pagi hari bangun tu untuk dunia dah, masuk dunia dah, fikir dunia dah, maka orang ni Allah Ta'ala akan tudungkan mata hati dia ataupun tudungkan hati dia dengan sebab perkara-perkara dunia, maka dia tak nampak benda kebenaran. Kadang-kadang benda hak baik dia nampak tak baik, benda makruf dia nampak mungkar, benda yang mungkar dia nampak makruf. Ni wal yazubillah dah. Patu wa man ahmalal uluma, dan barang siapa dan pula mereka ahmalal uluma, ia menghapalah ia man, dia tu menghapa, buat tak berkira lah. Dia buat tak kira, tak pandai besar, tak pandai tinggi, tak pandai lebih dah. Al-uluma, akan segala ilmu-ilmu. Ilmu mana? Allati, sifat allati sammahallah, yang telah mempernama akan dia, akan allati, akan ulum tu lah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mempernamakan ilmu ini fi kitabih, di dalam kitabnya, kitab Allah ini Al-Quran. Allah Ta'ala menamakan kitab dia, ilmu ni dalam Quran, dalam kitab dia, nuran, akan cahaya. Jadi Tuhan ada sebut dalam Quran, ilmu ni dikirakan di sisi Allah. Allah Ta'ala menamakan sendiri ilmu ni cahaya. Wa hikmatan, dan Allah Ta'ala panggil juga ilmu ni dalam kitab dia hikmah, yakni ada rusia, ada perkara yang tersulit di dalamnya. Wa huda, dan ilmu ini dikatakan pertunjukan. Jadi kita kata ilmu ni Allah Ta'ala pandainya di akhirat ataupun di dalam kitabnya cahaya, hikmah, lagi pula pertunjukan. Tapi bagi seorang dia menghapalkan ilmu ni, ngaji Quran lah, ngaji buat apa Quran buat dah, ngaji buat balik lidah, buat rugi masa. Jadi dia pandailah tu.
Banyak ke orang kita ni apabila sebut tu Quran, ya awak pandai belakang, ya tak lek belakang, ya tak pandai lebih, tak pandai tinggi. Bahkan ilmu Quran Allah Taala nama cahaya, ilmu Quran Allah Taala nama hikmah, dan ilmu Quran Allah Taala nama pertunjukan. Tapi dia menghapuskan ilmu Quran ni. Dah kalau kita tahu zaman dulu banyak orang kita tak kenal Quran, tapi lah ni alhamdulillah banyak tempat-tempat hafizul Quran, tempat tahfizul Quran banyak di hari ni. Orang kita saat ni tu memaling mari kepada Al-Quran. Tapi nak ada separuh-separuh manusia dan setengah manusia yang pandaikan ilmu hak Tuhan nama cahaya, dia pandai ke apa? Benda ni tak ada berharga. Ilmu ni tak ada kelebihan. Ilmu ni tak ada kemuliaan. Maka orang ni nah kita kata dia tu sudah tertudung dah dalam hati dia oleh perkara-perkara dunia, ataupun ditudungkan hati dia oleh benda-benda dunia. Mana tak nampak akhirat, tak nampak benda kebenaran. Kita takut wal-yazubillah. Kita kena doa ni. Ilmu Quran kita kena besar. Lepas tu termasuk dalam ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis. Ni ilmu cahaya belaka ni. Dah. Wa aqbala, apabila ia menghampa ilmu-ilmu yang Allah Taala mempernama dalam Quran kata cahaya, hikmah dan pula pertunjukan. Wa aqbala, dan menghadapilah ia man ahmala, dia tu menuju alamah di atas barang bihi dengan dia. Dah. Bihi dengan dia, dengan man saat itu. Makna kata dia menghadapi di atas barang sabata bihi, yang sabitlah dengan dia dengan man. Jadi orang ni apabila ilmu Quran, ilmu yang Allah Ta'ala panggilkan cahaya, ilmu Allah Ta'ala mempernamakan hikmah, maka orang ni dia hapakan ilmu ni, dia buat lengah-lengah dengan ilmu ni, dia berpaling daripada ilmu. Lepas tu dia satu hari Allah Ta'ala akan bala dia akan menghadapi di atas barang, di atas satu perkara sabata bihi, yang sabit dengan dia dengan man ini, yaktasibul haram, yang berusahalah iaman akan perkara yang haram. Ingat ni, apabila kita berpaling daripada Quran, misalnya lah ni kita duk ponok duk baca Quran semua, duk besar Quran semua, kita duk dengar Quran semua, tapi apabila kita klik duk kapung sikit lagi kerja buat, tinggal Quran terus, tak ada buka-buka. Kamar dia kita takut musannif royak sini, orang ni apabila dia hafakan ilmu Quran, ilmu Tuhan kata cahaya ni, maka dia ni satu hari kita takut, dan pula musannif kata dia ni akan nak menuju kepada jalan kejahatan. Yazubillah. Ada satu orang tu dia tinggal Quran, dia tu baik ponok, dia tinggal Quran, dia tak faham pada Quran, tak faham pada ilmu kitab. Bahawa satu hari dia berasa nak baca Quran, lupa habis dah Quran ya. Ni kita takut ni. Kita tinggal Quran sehari, Quran tinggal kita 10 hari. Kita tinggal Quran setahun, 10 tahun, Quran tinggal kita langsung. Tinggal langsung nak baca ya tak boleh lah. Buka Quran jadi buta huruf, nak baca tak boleh. Ni Allah Ta'ala belaka capok belakang hati kita. Ni kata wa, ni kata fa, ni baca ikhfa, ni baca izah. Semua ni ilmu Tuhan. Tapi apabila kita tak peduli pada ilmu ni, Allah Ta'ala akan cabut pengenalan ni daripada kita, sampai kita jadi bodoh, jadi buta semula. Waliyahzubillah. Sebab tu kita ada dah kurang-kurang kita boleh beramal untuk diri. Lepas tu nak lebih lagi beramal untuk diri. Lepas tu royak kau orang, sebar kau orang. Hak ni paling besar sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yawi guna untuk manusia. Hak ni paling besar sekali. Wa yakunu. Ni. Kalau kau yang pertama, orang yang menghafalkan ilmu yang Tuhan kata cahaya hikmah, orang ni akan menuju, akan jatuh di dalam benda haram ataupun dalam kelakuan haram satu hari. Dan yang kedua, wa yakunu, dan akan lagi adalah ia man ahmalal uluman masidatan, dia tu akan berburu ia lil hutam ai limata'id dunya, dia tu akan jadi seorang yang duk berburu-buru, yang duk bergaduh-gaduh, yang duk cari-cari, yang duk hamak-hamak mata benda dunia. Tengok diri.
Apabila seorang hafal tentang ilmu Allah, ilmu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata cahaya, maka orang ni satu hari dia duk buru-buru, duk bergaduh-gaduh dengan mata benda dunia. Akhirat dia tak nampak. Tuhan koci mata hati dia, Tuhan tudung mata hati dia dengan dunia, siapa dia tak nampak akhirat. Duk berburu-buru kepada dunia weh. Ni takut ni weh. Orang ngaji tapi Allah kecek akhirat tak ada nampak langsung, tapi dok nampak dunia. Dah tak nampak sebelah balik akhirat. Kenapa? Kerana Tuhan dia jatuh sedih, Tuhan bala atas dia. Tambuk kali dia nak jatuh leher. Yang kedua, dia nak jatuh di dalam gapo? Di dalam benda haram. Yang kedua, dia tu nak jadi berburu-buru kepada mata benda dunia. Hamak dunia. Demo kereta baru, kita kereta baru. Demo rumah besar, kita rumah besar. Oh, siapa pergi ku tanakan nak tewah rumah besar ni? Kita orang ngaji agama. Kita orang kenal Allah. Kita ada akidahnya Islamiah, tapi nya hamak dunia, siapa lupa diri. Lupa tak kita ni siapa. Kita ngaji gapo, kita ni bersifat gapo, dan kita beriman dah siapa. Lupa tentang ini, tinggalkan akhirat, ambil dunia. Kita fikir diri. Walaupun subah tah pala, piyah tah pala, tapi dunia tu di mulut tak ada berhenti-berhenti. Akhirat tu habis di dalam hati. Ada tu tak ada. Ada dunia. Lepas tu kalau kita buat zikir dunia, zikir ni, Tuhan tak ada dah lah. Supaya kita misalnya air jebur penuh dengan air, minyak nak masuk tak boleh, dan minyak penuh, air nak masuk tak boleh. Pas misalnya hati kita ada sebut dunia, kereta baru, nak masuk kereta baru, rumah baru, kena hamak tu hamak ni, telefon baru. Pas hati kita penuh dunia, tak ada masuk kelima Allah. Dia tak masuk kelima Allah, orang ni jauh daripada Allah, jauh daripada akhirat, jauh daripada benda mengingat cerita. Makna orang ni akhir-akhir nak jatuh dalam haram, dan dia saat ni tu nak gelomok dengan benda-benda dunia. Waliyazubillah, supaya Bal'am bin Ba'ura tu lah silat sepatah ya pergi doa pada Musa. Jauhlah dia siapa kufur dengan Allah Ta'ala. Silat sepatah ya Allah, minta musesat Musa daripada banyak tu ya. Musesat ya Allah pada Musa tu daripada teh dengan kaum dia. Dengan silat satu patah pergi doa, siapa dia lidah tu lipat makan dia, siapa dia kufur lidah jelas supaya anjing mati tika mati. Sebab tu kita kena beringat benar-benar, kena jaga benar-benar. Tuhan wi nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhan wi nikmat bersyukur. Tuhan wi nikmat banyak ibadah. Jangan Tuhan wi nikmat kau jauh dengan Allah. Tuhan wi nikmat kau jauh daripada Tuhan. Tuhan wi nikmat jauh pada akhirat. Kau ni bukan hakikat, ni bukan. Pas supaya tu juga kalau kita orang ngaji, pas tu pergi hafal ilmu Allah Taala. Bukan dah tu. Tu bukan benar dah tu. Amma takhafu, adakah engkau tidak takut? Engkau tidak wasa gerung, engkau tidak wasa gementar, tak ada wasa takut langsung ke? Ayyuhal murstashidu, wahai orang yang menuntut pertunjuk ke, hei orang nak pada petunjuk ke, hei orang nak kepada hidayah, mu tak ada wasa takut ke apabila mu duduk berburu-buru dengan mata benda dunia, dan engkau saat ni tu akan jatuh dalam benda haram, dan engkau saat ni duduk berusaha-usaha engkau dalam benda haram, dan engkau hampakan ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala kata cahaya. Dan mu tak ada wasa takut. Angtakuna, bahawa seadalah engkau itu ayyuhal murtasyidu, ada gapo engkau mudayyan, seorang tuan kata angtakuna, bahawa seadalah engkau itu mudayyan, satu orang yang mesia-sialah engkau ni satu orang yang mesia-sia, orang yang menghapuskan li syai'in, bagi suatu perkara. Engkau ni seolah katanya akan terjadi engkau seorang yang mesia-sia akan suatu perkara mana? Kainin, yang adalah ia perkara ni min hazihil wajibat, daripada ini segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala puji di atas kita orang beriman. Mana satu perkara ataupun setengah daripada perkara yang terpuji atas kita, perkara yang Allah Ta'ala pasti kita, yakni mengajikan ilmu syariah, mengajikan ilmu yang Allah Ta'ala kata cahaya. Mana dikatakan Al-Quran. Al-Quran ni ilmu cahaya, ilmu nuran, dan ilmu hikmatan, dan ilmu dikatakan pertunjukan. Karena Nabi SAW sebdadana, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang belajarkan Al-Quran dan pula orang yang mengajarkan Quran. Lepas tu kita buat apa ilmu Quran? Makna kita melawai pamungkalin dengan Allah,
kita berlawan dengan Allah Ta'ala royak kata dalam Quran ilmu ni cahaya, kita wak hapakan dia, wak main-main, wak lengah-lengah, wak tak peduli dengan orang ngajar Quran. Orang ngajar Quran kapung kita wak paling punggung, orang ngajar Quran kita wak hina, orang ngajar Quran kita wak lengah-lengah. Maka kita saat ni tu orang panggil kita satu orang yang mensia-siakan suatu daripada setengahnya perkara-perkara yang wajibat hak Allah Ta'ala fardu atas kita. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mari hadis lain pula, kullu ingkawam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah au kama qal. Patu talabul ilmi tu alif lam situ ayat alif lam apa? Talabul ilmi tutuklah akan ilmu. Ilmu mana hak Nabi nak? Wal muradu minhu kawa? Yani ilmu syariah ataupun al-ulumu syar'iyyati. Murad situ. Ilmu syariah wajib kena tutup. Apabila wajib tutup, kalau tak tutup berdosa. Lepas tu kita buat lengah-lengah, kita buat hafal ilmu, makna kita menetekan dan menggalakkan perkataan Nabi dan pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pula ayat Quran. Saat itu kita menghafalkan. Lepas tu kita nak jatuh lah mana? Pertama sekali kita nak jatuh lah haram. Yang kedua kita saat ni akan orang duk berburu-buru dengan dunia, lupa ke akhirat. Dan pula kita ni orang yang mesia-siakan benda-benda yang fardu atas kita. Bali aksariha, bahkan terlebih banyak. Bahkan bagi terlebih banyak bagi hazil wajibat. Dah makna kata kita menghafal ilmu yang Allah Ta'ala kata satu cahaya ni, satu rusya ni, satu perkara yang ada kesulitan ni, maka kita mesia-siakan satu suatu ataupun lebih daripada satu suatu. Wa tashtaghilu, dan berpekailah engkau. Engkau tu duk gaduh-gaduh lah, lorak-lorak lah, sibuknya engkau ni bi salati tatawu'i. Semaya sunat malah kata apa? Dek, maya sunat malah kata apa? Tengok tu Allahu Akbar, maya sunat malah kata apa? Tapi benda wajib buat main-main. Benda wajib buat senda-senda. Ni ingat molek ni. Maya sunat lah atau apa, orang ngajar pak tu lipat tu baik lah sejik lu dah. Setengah-setengah daripada jemaah. Sunat malah apa, semaya sunat tu, sunat duha, sunat isyraq, zikir tu zikir ni. Sifat tu masuk sejik nak ngajar qalal musannif, bakit punga paling piah, paling bulak. Orang ni gapo dah? Makna kata orang ni orang yang menghafalkan syariat Allah dan menghafalkan ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala katakan cahaya. Lepas tu kalau orang ni dia hafalkan ilmu yang dikatakan Allah tu cahaya, gapo? Dia nak jatuh le haram. Lepas tu dia saat ni tu nak jadi orang keni ke dunia, kasih ke dunia, lepas tu tertutup hati, tak nampak benda kebenaran. Tengok banyak kan? Jemaah tak usah royak lah. Hak jadi duk gaduh dengan sunat-sunat. Lepas tu wasaumin nafli, dan berpuasa sunat. Dah puasa tatawuk, semaya tatawuk, semaya rela hati malah kata apa tak ada berhenti-berhenti, tapi ngaji tak sih. Ni nyanyo ngaji tak mau ngaji, pas mu nak buat ngagapo. Kalau mu tak mau ngaji, supaya necang nak buat umuh tu lah, tak ngaji nak buat ngagapo umuh. Nak maku pun tak pandai, nak pahak pun tak pandai, nak bertukur pun tak pandai, nak ukur wahding tak pandai. Ya tak ngaji, wak gamak-gamak umuh nak tu baiklah mana. Supaya tu juga orang wak amma, pas misalnya ya tak ngaji, nak wak amma molek ke tu baik umuh molek. Kita misalnya amal ibadat kita satu umuh, maka umuh kita nak tu baik jadi betul, makna kata nah amalan kita tu kena mengaji, baru amalan kita tu baik sedap tengok, baru Tuhan tu mudah terima. Ni duk gaduh hak sunat puasa sunat sia siapa nak malam bangun qiyamul lail siapa cerak si hari puasa panjang hari, tapi tu tak ngaji. Pana wak nama Nabi kata dah lah hadis lebih ku di atas nama al-alimu gawa dia fadlul alimi alal abid ka fadli ala adna rajulin min ummati. Fadlul alimi, kelebihan orang yang alim, alal abid, setara di atas orang yang beribadah. Orang ni beribadah, abid ibadat tapi tak ngaji mana. Nabi kata kafadli
ada al-fadli seperti kelebihanku, Nabi kata ala adna rajulin min ummati, seumpama lebih aku Nabi ni di atas serendah-rendah selekeh-lekeh laki-laki daripada umat. Dia tahu jauh sangat Nabi dengan umat lelaki, Allah murtabat dia je. Patut orang aling lebih pada orang abid ni, seumpama Nabi lebih di atas umatnya, hak paling lekeh sekali. Ngaji dah, ngaji wa ammah, ngaji wa ammah kita boleh tengok. Patut orang nak berkat ni, dia bukan wa ammah sekarang, dia kena ngaji banyak. Dia kena ngaji, patut wa ammah baru berkat. Patut nak berkat laginya, nah dia mau tanya satu guru, apakah amalan nak berkat? Salah satu kita kena besarkan Allah. Tengok makhluk kita besarkan Allah. Tengok gapo nampak besar Allah. Ais titik nampak Allah. Nyawa setitik nampak Allah. Baling dok musing ingat ke Allah. Inilah satu ilmu yang nak timbul kebesaran Allah. Baru nak timbul keberkatan di dalam hati. Berkatan dalam hati nak timbul di lidah kita. Herak. Sebab tu rupa luar tak ada muhing fok-fok ni semua. Rupa dalam no. Sebab seorang ni duduk di dalam lah kau. Tengok keting-keting kau tapi dalam dia kuat. Dalam dia duduk dengan Allah. Dia tengok ais titik, duduk titik tak berabun. Dia ingat Allah. Nak kata setitik ni boleh menghidupkan kita. Kalau tak ada setitik di mak ni, kita nak buat boleh tak setitik air ni? Tak boleh buat. Butir padi sutir kita lah, tak boleh buat. Kita yang duduk megah kata hak kita. Dok hakikat hak Tuhan. Kalau Tuhan kerap perang, kita nak buat apa tak boleh. Ais titik, tapi kita rasa tak Allah besar sangatnya. Kalau tak ada ais titik ni, aku tak boleh hidup. Ni nikmat Allah, nikmatun min ni'amillah. Satu nikmat daripada nikmat Allah. Kita kena rasa besar. Depa bila hati kita tengok nikmat yang kecil, rasa sebesar-besar nikmat. Orang ni ada berkat ni, lidah dia ada berkat, hidup dia ada berkat, umur dia ada berkat. Pas kita lah ni ingat ke tak benda ni? Tengok gerak geri kita, Allah. Tengok gerak geri kat tu, Allah. Boleh duduk tak kereta, Allah. Boleh ngaji, Allah. Nak duduk sini ni, ulama kacau duk hajar kita ni, Nabi kacau duk royak, Tuhan kacau duk royak Al-Quran. Nak kita duduk situ. Nak kembali ke Allah, ingat ke Allah, nampak ke Allah setiap qu'udan wa qiyamah. Duduk dan diri kau ingat ke Allah. Fazkurullah haqiyaman wa qu'udan wa ala junubihin. Hamu saat ni tu berdiri ke duduk kamu kena ingat ke Tuhan. Sebab tu hati nak jadi luar la ilaha illallah, dalam Allah Allah. Luar la ilaha illallah, Allah Allah. Tengok panyo dok gerak gongat-gongat dah, ingat Allah Allah. Tengok air dok mengalir le sungai, Allah Allah. Nak nampak Tuhan hak tu. Tuhan jadi gerak geri semua ni, suruh ingat dia. Bukan jadi gerak geri semua suruh lupa dia. Herak. Tu. Ingatlah, we dalam we hidup, we molek sikit, we hidup, we sehari-hari we hidup tiap-tiap, we hidup dengan Tuhan kata. Patut orang hidup ni ya berkat weh, ya berkat, ya selamat. Oi masya-Allahnya deh. Sebab tu rasa sehari dua ni Allah Taala we nampak tok guru kita, rasa masya-Allah. Dah. Mari dululah kita tidur satu hari tu, satu malam. Nah, ingat mula buah kita dalam, dia duk ngajar ramai-ramai tahwala. Ni sehari dua ni dia baca doa. Tapi doa dia baca malam ni doa ni tak pernah dengar mana. Doa ni tak pernah dengar mana. Dalam sehari dua ni dia mai duk ajar doa, mai duk baca doa pun itu ni. Jadi sebab tu budak-budak semua, kalau kita nak berkat, kita jangan lupa guru. Jangan lupa hubungi kita, alaqah kita dengan guru. Baru kita ada berkat. Kalau kita ngaji tapi kita orang lupa guru, kalau kita orang ngaji kita lupakan orang yang ada budi bahasa, kita tak berkat. Tak usah ngajilah banyak apa, tak berkat. Guru kena hubungi semua. Amalan hadiah kena ada semua dengan guru kita. Ya baru kita cara panggil bukan hebat seorang ngaji panas aja nah. Bukan hebat seorang ngaji panas saja. Taat, patuh gapo ni, hak ni orang panggil power yang kuat. Kadang-kadang orang ni ngaji tak ada lah nah, tapi dia taat guru, Tuhan kau buka. Ngaji dia pondok dulu, dia paling tak mana, tapi ngatuk guru kah dia tak lari, ngatuk guru dia tak ngatuk guru dia tak sakit hati. Orang ni satu hari dia lebih pada orang satu hari dalam masyarakat sikit lagi. Jaga molek dengan wi tok guru saya. Wi tok guru jangan berasa hati. Insya-Allah orang ni selamat. Jaya nah. Jaya fatakunu fi la syai'a.
maka adalah engkau ketika ni engkau tinggal satu perkara daripada perkara-perkara yang wajib, tapi engkau duk bergaduh dengan benda sunat-sunat, semaya sunat, puasa sunat. Tapi engkau ketika ni fila syai'a, engkau tak ada suatu perkara pun, tak ada hasil apa. Duk bergaduh dengan mana sunat, ngaji tak sih. Gaduh dengan mana sunat, Quran tak mau baca. Gaduh dengan sunat, Quran tak mau ngaji. Gaduh dengan mana sunat, hadis tak mau ngaji. Maka engkau wa amal tu seolah kata tak ada gapo. Seolah engkau ambil debu baik ni. Ambil debu, patut engkau tabur tengah angin, patut baik gapo? Kita ambil debu, ambil pasir, ambil debu dapur ke pasir, kita pergi tengah padai, kita tabur di tengah padai, angin pupuk, lepas tu lekat gapo dia. Orang wa amal sunat tapi tak ngaji, semaya sunat tapi tak ngaji, seolah yang ambil debu tabur tengah udara, pergi lekat mana? Tak ada gapo sekarang buk. Fila syai'a, tak ada suatu perkara pun. Dah. Wa rubbama anta musirrun ala maksiyah. Ni takut lagi ni. Barangkali engkau ni hiya talibal khalas, barangkali engkau ni musirrun, ialah seorang yang berkekalan. Anta tu mubtada, musirrun tu jadi khabar, tu takdir anta la musirrun. Wa rubbama, barangkali engkau tu ya talibal khalas wal ibadah, musirrun, berkekalalah oleh engkau ala maksiatin, di atas satu maksiat, di atas satu deraka ke Allah. Satu deraka mana? Kainatin, yang adalah ia satu maksiat ini, min hazihil ma'asi, daripada segala maksiat-maksiat perkara deraka ke Tuhan. Segala perkara ni maksiat ni daripada segala maksiat-maksiat. Maksiat mana? Tastaujibu bihan nara, yang memperwajiblah ia maksiat. Yang mempasti ia maksiat. Yang mempastilah ia maksiat saat ni tu nak. Dah. Tastaujibu, yang pastilah engkau, yang wajiblah engkau itu biha ai bil maksiat annara. Siapa engkau nak jatuh neraka? Lagu nak tengok. Perhati rupa gimana. Engkau ni duk berkekalan di atas satu maksiat. Mana maksiat? Engkau tak ngaji. Engkau tak ngaji akidah, engkau tak ngaji tauhid, engkau tak ngaji fiqh, engkau tak ngaji usul, engkau tak ngaji Quran. Di dalam engkau tak ngaji ni, engkau tu satu orang duduk dalam neraka ke Tuhan semua. Tak kira. Orang tak ngaji nampak zahir kata tak neraka, walaupun dia duduk semaya sunat, semaya fardu, semaya sunat, semaya fardu, puasa tak ada tinggal saya. Orang ni duduk dalam maksiat semua weh. Orang ni duduk dalam dosa semua. Kerana dia tak ngaji. Orang panggil tarku ta'allum, ini satu maksiat. Tinggal belajar ilmu syariah, tinggal belajar ilmu yang Tuhan kata cahaya ialah Al-Quran, dia duduk dalam dosa semua. Pas dosa ni maksiat ni lah yang memperwajibkan dia tu jatuhlah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yazubillah. Heran ni. Sebab tu kita alhamdulillah duk ngaji lalan ni alhamdulillah. Kita ngaji seolah kata kita buat ibadat dok tak. Tapi kalau kita tinggal ngaji seolah kata kita duk dalam maksiat semua. Sungguh semaya, tapi semaya kita semaya dalam dosa. Semaya dalam dosa. Supaya kita buat misal lagu ni. Kita semaya kita sarah, semaya pak Allahu Akbar, tapi darah dari baju kita. Semaya gak tahu dah darah dah. Kama dia semaya kita sah, pakai tak pakai. Karena semaya kita dengan keadaan najis. Ataupun kita semaya dengan tak ada semaya, sah dah? Tak sah. Bahkan dengan semaya tu kacau semaya membawa kepada kita jadi kufur bodoh. Kita semaya tak ada semaya, semaya gak Allahu Akbar. Mudah tak ada, semaya gak. Dengan sebab semaya ni juga membawa pada seorang saat ni kufur dengan Allah Ta'ala. Supaya juga kita lah ni maya sunat tak ada tinggal. Sujud, rokok, puasa siang hari, lekuk lah dah. Tapi tak mengaji. Tinggal ta'allum, tinggal ngaji ilmu agama. Tinggal ngaji Tuhan kata ilmu dia tu cahaya. Tinggal ilmu hak Tuhan kata cahaya. Maka orang ni sentiasa dia kekal dalam maksiat duk deraka Tuhan. Satu deraka ni juga akan nak bawa dia masuk dalam deraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga baik-baik deh. Semua kita duk ngaji dah ni, kita kena jaga doa banyak. Ya Allah, mupipingku ya Allah. Waktu malam sore-sore, duk sore, jangan royak ke orang. Teriak dengan Tuhan, ya Allah,
Pipinglah aku dunia hingga sampai akhirat. Teriak tiklah. Pipinglah aku ya Allah, didiklah aku ya Allah, asuhlah aku ya Allah, hatiku ni karuk ya Allah. Oh, hatiku ni jahat si hari kau tu kau ning lah, jahat denganmu, jahat dengan manusia, karuk denganmu, karuk ya Allah, mu bekilah, mu pipinglah, asuhlah aku ni ya Allah. Mintalah aku tetap dalam iman, tetap dalam ngaji. Minta ngaji ku ni siapa mati ya Allah. Minta pa. Jangan duk berhenti minta. Ni minta sekali Allah. Minta tu nampak belah. Allah dah minta tu pun. Minta wis sungguh ke supaya kita minta duit kat mak nak duit ni nak pergi jalan ni mak. Mak tak leh. Oh nak Wah. Minta aja ni. Bosai budak ni. Mai gege. Ni sungguh sikit. Ni kan belah-belah minta tu pun nampak malah dah. Allah. Rabbana atina fid dunya lana. Harap tu kata aku malah saya ni. Wa tatruka mubahan, dan engkau meninggal akan perkara yang haram. Engkau meninggal perkara yang haram, engkau kekal di atas maksiat yang membawa, yang mewajib engkau tu dengan dia tu di dalam neraka. Dan engkau meninggalkan perkara yang haram, apa dia? Min ta'amin, daripada perkara yang haram, daripada makan engkau tinggal dogomo ketemu. Benda haram nak makan nasi boleh. Duit ada 30 kok, misalnya 100 kok lah duit kita tu. Duit 20 kok ni boleh makan air batu. Dah. Duit 20 kok ataupun 100 kok boleh makan air batu, boleh makan nampan. Tapi duit hak 100 kok ni tak ada yang beli benda haram. Nyotai dah ketemu wajah habis. Tinggal ni. Tinggal nak nampak tu. Tinggal benda haram, gimik benda haram. Duit 20 kok, 100 kok beli air batu boleh makan. Nampan pun tak apa, nak makan coklat, cokoko pun tak apa. Nak makan coklat ataupun nak makan apa? Nak makan campu ke cambu ikutlah. Boleh langkah haram langkah tu. Tapi nyogi beli benda haram beli dan ketung ataupun tak dan ketung lah ni murah sikit, kita tahu bab gila. Ni orang panggil benda yang buat lain dengan kau lah. Duit ni juga ia akan heret kita masuk lain dengan kau Allah Ta'ala ni. Sebab tu duit ni sebab tu panggil din nar. Agama api. Kalau pakai guna, insya-Allah duit ni akan heret kita masuk dalam syurga. Sebab sedekah lah sejid ni orang dah semaya. Oh din ni agama heret kita masuk dalam syurga Allah. Tapi dinah nar, kalau gi guna lek tak kena api kan? Gi guna lek tak kena heret kita dalam dengan Allah. Dah. Minta amin au syarabin, dia belikan tinggal benar haram daripada minum mi. Apa minum misalnya dia minum arak, dia beli mekong ataupun dia beli laukau. Arak putih jangan arak putih apa sok sia dak mengke je. Payah nak sedap nung penung lah apa orang panggil, bukan biar sing biar Thai dak lah. Nak guna penung hak saya buat dengan apa? Dengan angun tu. Hak mak saleh duk minum orang panggil arak, orang panggil pesing nung. Lapis buat dengan angun, buat dengan agak canggih orang panggil arak angun nah. Anu sedap tu. Cuba dengar tak? Dah kalau agak mekong tak ada yang makan pak bunga nak kok ni. Dari kaki nak langi semua. Tu mekong. Kalau agak putih enggak sikit, tapi kalau minum sampai minum lah. Apa why mana? Why awak ngangun tu. Adung dia panggil khayal dia. Dah. Yang lain. Kalau mekong ni dak gaduh-gaduh kat tegang. Oi, mungkang lah ya dia tu. You jadi gila. Kalau mekong dah. Apa tu orang panggil au naumin, ataupun satu tidur. Dah. Makna ia tinggalkan perkara yang haram daripada tidur. Tidur haram ke nak tidur haram weh? Tidur haram, tidur qailulah. Ataupun kita tidur kurang belah pagi. Tapi dok kita tinggal tidur yang haram, tidur biasa mana? Kita tidur biasa haram. Tidur ngatino. Haram. Tino bukan bini kita Kalau tino bini kita, tidurlah mana tak haram. Tak sedap biasa kesik doa tidur rumah lama-lama nya naik kau hanjai ataupun pergi kau ramah kau nibong tu. Lepas tu tak ada nak buat apa ni. Pergi sewa bilik, lepas tu bayar tino sibuk nak tengok dia decok ya. Lepas tengok dia pecah baju. Lepas tu cuik-cuik. Lepas tino telah bang ninggo
Buat apa pun tak apa, bayar duit 1,000 nak tengok dia pecah baju je. Lepas tu nak tik. Itu. Bugi. Lepas tu nak tidur dekat aja. Orang panggil tidur, orang panggil tinggal daripada tidur yang haram, jadi tidur yang haram lah. Tabtaghi bihi qurbatan, tidur saat ni. Dah. Tarku mubahan min ta'amin aw syarabin aw namin, tabtaghi bihi, yang berkapa, yang menututi engkau, yang sayugia engkau bihi, dengan dia, dengan bitarkit mubah. Jadi engkau tutup bihi ay bitarkit mubah ni qurbatan ila Allahi azza wa jalla. Jadi engkau tinggal benda mubah daripada makan dan minum ataupun tidur saat itu. Tabtaghi bihi, yang tutup engkau dengan dia, dengan tarki mubah, qurbatan ilallah, kerana nak mendampingkan diri kepada Allah. Asal kita tinggalkan benda mubah, jadi mana untuk berdamping diri kepada Allah tu lain. Kita tinggalkan makan banyak, hak tu tak ada apa. Ni tinggal benda mubah pada makan saat ni tu, orang panggil bukan kerana nak berdamping diri pada Allah, hak ni tak ada apa. Nah, jadi ni lah. Jadi kalau kita tinggal benda mubah, misalnya makan haruh, kita makan RM1 haruh, makan RM2 haruh. Lepas tu tinggal hak 3 yang 4. Hak ni kan pagi kita tinggal benda fudul daripada benda halal, tinggal benda ubah. Maka tinggal apa? Kalau kita makan RM4, RM5, Allah tak agak nak bangun tahajud lagi, ataupun tak agak nak ngapa. Kita tinggalkan kamu mubah kerana nak berdamping diri ke Allah. Tapi ni tak, bukan tinggal mubah, bukan kerana nak berdamping diri pada Allah. Hak ni dia katanya fatakunu, maka adalah engkau itu fila syai', bukan engkau dan tak ada engkau itu pada suatu, maka tak ada lah engkau. Fatakunu, maka adalah engkau fila syai'a, pada tiada suatu pun dah. Kalau kita tinggal mubah kerana berdamping daripada Allah, hak ni baik, hak ni dapat pahala. Tapi tinggal mubah tak ada kerana nak berdamping di, hak ni tak ada gapo. Jadi saja, jadi apa saja sekat tu dulu. Wa asyaddu min zalika kulli annaka takunu fi asril amal, kat tu dulu. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yusuf Makkiyatun mi'atun wa ihda asyarata ayatan. Baca molek. Ada mau supaya dak tu. Suratu Yusuf ialah bermula surah Yusuf. Baca kau ni apa? Suratu Yusuf pakai mubtada lah. Bermula surah pada nak menyatakan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Baca Yusufa tu, bukan Yusufi, bukan Yusufu. Yusufa ismul lazi la yang sarih. Suratu Yusufa bermula surah yang duk bicara tentang kisah dan ceritaan Nabi Yusuf. Makkiyatun, ialah surah yang bahasa Makkiyah. Tu mana kata Makkiyatun, yakni surah Makkiyah. Apa makna Makkiyatun? Ai suratun mansubatun ila Makkah, ialah satu surah yang dibangsa akan dia kepada kota Mekah. Makna surah ni turun di Mekah. Dah ketika Nabi duduk Mekah, surah ni turun. Siapa dia buat turun? Jibril buat turun ke Nabi. Dah. Masa mana? Sebab tu surah tu bait dua. Ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Surah Makkiyah yakni ayat Quran hak turun di zaman dan masa Nabi duduk Mekah. Apabila berlaku satu perkara, maka Tuhan buat turunlah di Mekah. Nabi duduk Mekah, turun ayat. Orang panggil ayat tu ataupun surah tu nama surah Makkiyah. Nah, kamar dia apa kamar dia? Nabi kita berpindah, berhijrah pergi pada Madinah. Berlaku perangnya Badar, berlaku perangnya ayat turun, surah turun. Nama surah tu dan ayat tu nama Madaniyah. Ayat ataupun surah yang bahasa negeri Madinah. Kan? Ya, ada dua ni sebut dalam ulumul Quran, ada suratun Makkiyah, ada ayatun Makkiyah, ada suratun Madaniyah ataupun ayatun Madaniyah. Dah.
Dia katanya mi'atun hiya ia surah Yusuf. Mi'atun ialah 100. Wa ihda asyara ayatan. Baca molek. Wa ihda asyarata ayatan. Jadi surah Yusuf semua dalam bicara surah Yusuf ni, surah Yusuf ni 111 ayat semua. Tanda situ. 111 ayat. Mi'atun wa ihda asyarata ayatan, yakni 111 ayat. Dah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah dan amat pengasihani. Maka bismillah ketika ni dikatakan satu fasilah. Bukan satu ayat tak ni. Adapun bismillah pada kata Fatihah tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hak tu duk khilaf ulama. Kata Syafi'i satu ayat daripada ayat Fatihah. Kata Abu Hanifah bukan satu ayat daripada Fatihah. Adapun bismillah ketika ni dikatakan al-fasilah. Apa makna fasilah? Yakni satu perkara yang nak mencerai daripada surah yang dulu dengan surah yang kemudian. Tak situ. Bismillah ketika ni bukan satu ayat ni. Bismillah ketika ni nama al-fasilah bainas surah al-mutaqaddimah was surah al-mutaakhirah, yakni nak mencerai di antara surah yang telah lalu dengan surah terkemudian. Dah. Alif lam ra. Baca tu. Allahu a'lamu. Bermula Allah itu a'lamu ay alimun, mengetahui ia Allah, bimuradihi dengan kehendaknya, kehendak Allah, bizalika dengan dimakan itu, zalika qaulihi ta'ala alif lam ra. Alif lam ra tu nama huruf al-muqatta'ah. Wa ida. Dah. Alif lam ra nama dia minal hurufil muqatta'ah, daripada huruf-huruf yang untuk buat potong akan dia di antara satu surah pada satu surah, ayat pada ayat sana. Kama dia murad alif lam ra, siapa dia yang tahu? Allah Ta'ala seorang yang tahu. Murad dengan Tuhan kata alif lam ra ni, ulama sendiri pun tak tahu dengan kehendak. Maka kehendak ini serahlah ke Allah, dan takwil itu serah kepada Allah. Tak ada siapa dia tahu. Sebab dia kata Allahu a'lamu bimuradih bizalika qaulihi alif lam ra. Tu. Tilka bermula dimakan itu isim syarat. Tilka bermula dimakan itu mubtada. Hazihil ayat, musyaru ilaih ya klik pada hazil ayat. Tilka bermula dimakan itu, dimakan hazil ayat, segala ining-ining ayat, ataupun bermula ining segala ayat-ayat ni. Khabar ayatul kitab ialah segala ayat-ayat bagi kita, ataupun segala ayat-ayat adalah ia setengah daripada kita. Dia panggil idafah dengan makna min. Ayatul kitab dengan ayatun minal kitabi, ialah segala ayat-ayat yang tunjuk di atas kekuasaan Allah adalah ia setengah daripada Alkitab, separuh daripada Alkitab. Ayat ni ayat mana? Ayat surah Yusuf ni hak 111 ayat ni, dia ni ayat-ayat yang adalah ia separuh dan satu kumpulan, satu jumlah daripada Al-Quran, daripada Alkitab. Apa murad kitab? Al-Qurani, ialah kena kepada Al-Quran. Bada. Apanya kitab? Bada. Al-Qurani ialah Quran. Wal idafatu, dan bermula sanaran dan idafah. Mana sanaran? Sanaran idafatul ayat ilal kitabi. Tak situ. Wal idafatu ay idafatul ayat ilal kitabi, sana lapa ayat kepada Alkitab. Tak molek. Gapo dia? Kainun, adalah ia, mutalabbisatun, berpakailah ia idafah ayat pada Alkitab, bimakna min, dengan makna min. Idafah tu dipakai dengan makna min, tapi min tak ada, tapi kena takdirlah. Salah kata ayatul kitab
ayatum minal kitab, yakni ayat-ayat hak duk bicara dalam surah Yusuf 111 ayat ni, semua ini setengah daripada Quran ataupun satu perhimpunan daripada Quran. Idafat tu makna min lah. Sebab kita cara dalam matamiyah tu babul makhfudati, al-makhfudu salasatun dah kan? Al-makhfudatu salasatun, 3 dah kan? Ada makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafah. Ya, makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafah wa makhfudun bit tabi'. Dah kan? 3 dah kan? Al-makhfudatu salasatun. Pertama idafah apa? Ja dengan sebab rah. Supaya ja dengan sebab rah nah. Marartu bi Zaidin sirtu minal basrati ilal Kufah. Hak tu ja dengan sebab apa? Dengan sebabnya masalah apa? Yakni dengan rah ja. Dan ada satu lagi ja dengan sebab idafah. Sebab idafah wa apa? Makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafati. Maka makhfudun bil idafah, maka dalam idafah tu ya ada dua, pecah dua pula. Ada idafah lafziyah, ada idafah maknawiyah. Idafah lafziyah hak ni lah ia tubik kepada idafah gawa, idafah sifat kepada mausuf ataupun idafah wasaf. Orang panggil ifak gawa, idafah lafziyah nah. Haza daribu Zaidin. Tu orang panggil idafah wasaf dah. Hak ni orang panggil nak peringil apa ya. Kalau kita baca hadza daribun Zaidan, boleh. Tapi baca nah hadza daribu Zaidin, nak peringil apa. Dan ada idafah selagi panggil idafah maknawi. Maknawi hak ni terbit pada ada idafah makna min, ada idafah makna fi, ada idafah makna apa? Makna lam. Mana sini idafah makna min. Ayatul kitab nak apa hai insya-Allah. Ayatul kitab ayatum minal kitabi. Dan ada idafah dengan makna lam. Mana? Zaidun ataupun al-malu li Zaidin. Mana nak? Al-malu mamlukun li Zaidin. Tu orang panggil lil milki. Lam tu makna apa? Ada idafah makna lam pada tanam. Babu sajin, kayu daripada jati. Itu makna idafah makna min. Ataupun babud dari, bagi pintu. Mana? Babud dari, umuh apa? Pintu bagi umah. Babun lidari, idafah makna lam. Ada idafah makna fi. Mana? Makrul lail. Apa makrul lail? Makrun kainun fil lail, tipu daya adalah ia dalam waktu malam. Nak we faham situ idafah tu. Dah. Dia kena pergi sasalah sebab la tafsir sebut ni. Sebab tu kena cara dia. Bukan kata kita tak cara, dia tak boleh kena cara sesuai baru kita kemah baca la tafsir. Sebab la tafsir adanya masalah nahwu, adanya masalah ma'ani, adanya masalah balaghah. Muhammad Ridwan belakang ni basuh muka dah. Kemudian kita al-mubin ni, kita ayatul kitab al-mubin ni, yang nyatalah ia, yang meneranglah ia kitab. Kitab ni nak menerang. Nak menerang ke apa? Tengok. Apa makna al-mubin? Al-muzhiri. Tu nak bayar tu sebagai tafsir. Gampo al-mubin, ayatul kitab. Ayat ini, ayat-ayat semua ni separuh daripada kitab, satu perhimpunan pada kitab. Al-mubin, al-muzhiri, yang nak menzuhir ia kitab. Dah. Yang nak menzuhir, yang nak menimbul, dah, lil haqqi, bagi perkara yang benar, wal batil, dan perkara yang batil. Nak royak kata kitab ni lah yang nak beza, yang nak becek hak mana hak benar, mana hak salah. Kitab ni lah nak menyatanya, nak melahir maka buku mana benar, buku mana salah. Maka kitab ni lah sebagai jadi hakim, sebagai orang yang putus ni yang benar, ni yang salah. Supaya ni lah kita duduk lepas nak, maka duduk balah dua ni, balah tapa pergi mari tumbuk gimai, maka datang seorang betul mana hak betul, mana hak salah, kecek kira gimai. Maka seolah itulah kita hidup di dunia. Siapa dia kah yang nak beza kita, nak becek hak ni yang benar, hak ni pergi pada Allah, hak ni yang salah, ini jalan syaitan. Maka kitab ni lah yang nak betul kita hak mana benar, hak mana salah. Dah. Lagi pula Tuhan katanya inna anzalnahu,
sesungguh bahasa kami, yakni Allah. Inna sesungguh bahasa kami Allah Ta'ala ni, orang panggil nahnu ni, orang panggil limutakallimi ma'ahu ghairu, orang panggil lina'gawa li ta'zimi nafsah. Allah Ta'ala gapo inna ni lil mugawa al muazzimi nafsah, yakni Tuhan nak membesarkan diri dia. Inna sesungguh bahasa kami, yakni Allah, anzalnahu, bawa turun oleh kami menurung akan akan kitab, akan Quran ni, kami buat turun Quranan, akan Quran itu kalau yang pesing kita boleh baca. Quran benar kita boleh baca tak? Boleh bacanya. Kalau benar tak boleh baca, baca hati. Ni benar boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Boleh baca tak? Sebab tu panggil Quran. Benda boleh baca. Bukan benda tak boleh baca. Benda boleh baca. Lepas tu baca ya tak saja boleh pahala. Tengok Quran saja boleh pahala dah. Belum pada baca lagi. Kalau tengok Quran kasih saya Quran, oh boleh pahala. Lepas tu ambil Quran baca pula. Lepas baca fahamkan makna pula. Oh kau banyak lagi pahala dianya. Dah. Kalau dia Quran benda yang pesing boleh kita baca. Kalau dia baca dia tu Arabian, ai mansuban ilal arabi, yang dibahasa akan dia kepada lughah Arab. Bukan lughah Jawi, bukan lughah Lah, bukan lughah Cina, bukan. Lughah Quran ni lughah Arab. Kaifa haluk, shluna kaifa kif sahta. Tu lughah Arab tu. Anta zahibun, anta akilun, lughah Arab ni. Quran mari turun mari bahasa Arab, bukan bahasa Jawi pun kita. Dia mau buat apa weh Quran kata dah, cuma terjemuh ya tu. Supaya kata kul, kata olehmu ya Muhammad. Tu bahasa Jawi, bahasa Arab kul. Kata olehmu ya Muhammad. Dah. Wa basyiril ladzina amanu, masalah wa basyir itu lughah Arab, bahasa Arab, tuturan Arab, lughah Arab, bukan lughah Jawi. Cuma dok terjemuh gitu-gitu. Tu bahasa Jawi, terjemuh baga, terjemuh masalah, terjemuh Cina, terjemuh Sia. Lepas tu kalau Quran siapa dia gitu tulis dengan bahasa lain pada Arab, ya tak betul siapa bila. Ada fok kita dok tulis ke, tulis Quran tulis dengan bahasa Sia ke? Ya tak betul. Pak panjang panok ya tak betul. Pas luar sia ya tak ada jing. Kalau izaja ya punya izaya anak yang lagi buat izaja tak ada sebab ya jing tak ada. Kalau tulis sia izaja izaya, izaja izaya. 100 tahun pun kata izaja tak boleh sebab ya jing tak ada. Lepas tu ya fok sia ni, kalau fok kecek sia ni kalau misalnya tak boleh baca Quran di mula-mula lagi, ya nak jadi pelek, lepas tu nak keras lidah. Alam taro kai, adanya buat panjang lidah yang lagi pelek. Idza ya nasrullahi wal fath. Kalau Quran, kalau Allah dia tak bunyi Allah molek. Allah ni wallah dia bunyi wallah. Lidah. Sebab tu penting lidah kita kena asah Quran ya kecil-kecil lagi baru dia nak jadi timur mukhraj tu jadi mula. Lidah orang tak sama nah. Lidah orang ni pasal, lidah orang ni tak pasal. Lidah orang ni betul, lidah ni sebut tak betul. Makna lidah seorang ni Allah Taala wi tak sama pula. Lepas tu anak lidah ya ada panjang ada panak. Hak tak apa hak sepenuh ya tu butir mukhraj. Hak orang lidah pandang apa? Anak lidah panak ya tu jadi telo-telo. Kadang-kadang siapa bukan kau datang lah, siapa kecek pun tu baik kerak. Anu jatuh tak sama pula situ. Dah. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu, yakni sesungguh kamu, hei ahli Mekah, ya ahli Mekah, ta'qiluna, getilah kamu akan Quran. Sebab tu kami buat turun pada engkau Quran tu bahasa Arab supaya engkau tu geti. Apa ta'qilun? Tafhamuna ma'anihi, yakni mudah-mudahan kamu, yakni sesungguh kamu dapat mengerti dan dapat faham akan segala makna-makna Quran. Tengok. Cadai kalah dah. Tak kalah. Tengok. Masalah surah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Satu orang yang jangok, satu orang comel. Maka suratun mangsubatun ila Makkah. Yakni surah ni turun di mana? Di Madinah ke Madaniyah ke? Ataupun di Madinatul Munawwarah, yang tidak di Makkah. Suatu apa surah yang menurun oleh Allah Ta'ala pada zaman bermukim di kota Mekah, yakni bermukim Nabi kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di kota Mekah. Ketika Nabi kita duduk kota Mekah, ayat tu mari tadarrujan wa tadrijijan, yakni di atas berasur-rasur.
turun sikit, timbul satu masalah, turun ayat, timbul waqa'i' wal hawadith, timbul satu perkara berlaku di Mekah, maka Tuhan turunkan ayat melalui Jibril. Maka ayat ni, surah ni turun di kota Mekah pada zaman dan Nabi kita bermukim di Mekah. Ayat ya semuanya surah ni di dalam surah Yusuf tu baik berapa ayat? Surah ni mana katanya benda yang besar sikit daripada ayat. Ayat ni bawah ada surah. Ada satu surah kadang ada 3 ayat. Supaya inna a'tayna, surah yang paling kecil, yang paling pendek sekali, yang paling panak ialah inna a'tayna kal kausar. 3 ayat ya. Mana tu surah orang panggil fa'am. Apabila dalam surah kadang-kadang ada 100 ayat, kadang-kadang ada sampai 200 ayat, kadang-kadang sampai 300 ayat. Kemudian surah Yusuf ni 111 ayat yang turun di kota Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilka ni amana ayatul kitab, hazi ayatul kitab al-bayyini al-wadih fi ma'anihi wa halalihi wa harami wa hudahu. Jadi ayat ni yang ada sebutnya di dalam kitab-kitab Allah, di dalam Al-Quranul Karim, dan kita ini juga menyata dan menerang pada ma'ani bagi Quran. Dalam kitab ni juga dia menyatakan makna-makna Quran, wa halalihi, dan halalnya halal bagi makna katanya dalam Quran, wa harami, dan terharamnya Quran, wa hudahu. Dalam Quran ni nyata mana hak halal, mana hak haram, mana ko makna-makna hak yang kita kena berpegang. Wal idafah pada ayatul kitab bimakna min, dengan makna min. Wa hazil idafah maknawiyatu makna. Orang panggil idafah bukan lafzi dah. Maknanya tilka ayatun minal kitabi, bermula di mana itu ayat ialah segala ayat-ayat itu daripada kitab Allah. Nah, inna anzalna qur'anan arabiyya, Tuhan kata kami waktu turunkan Quran ni biluwatil Arab, yakni bahasa tuturan Arab. Pesen bertutur, tutur bahasa Arab weh, bukan bahasa Melayu, tuturan Arab. Dah, kerana tuturan ini juga orang dalam syurga akan berkecek. Dalam syurga sisa kecek dengan luar Inggeris dah. Mak Saleh dah, Cina dah, Melayu pun dah. Kecek lah akhirat isak kecek dengan luar ni. Supaya Tuhan tanya, kaifa halukum ya ahlal jannah? Tuhan tanya kita semua lah syurga isak, kaifa halukum, betapa kelakuanmu ya ahlal jannah, hei ahli syurga. Tuhan tak kecek, hei fuakmu semua ni bahasa lagu anak ini. Tuhan tak kecek baik tu. Tuhan kata assalamualaikum ya ahlal jannah, assalamualaikum ya ahlal jannah, ya ayyuhal muslimun. Ya tak kecek jannah. Tuhan kecek kita syurga, kaifa halukum ya ahlal jannah. Nah, kalau bahasa lah ni shlona kaifa, dua akhirat saya kecek fusa, ya tak kecek amiyah. Lah ni Arab dah kecek shlona kaifa, kaif sahtak. Atau orang panggil luah kampung, luah asap apa fasihah ataupun luah pusai jana. Kaifa halukum, kaifa sihatukum, kita pun jawab alhamdulillah. Kaifa ahluk, alhamdulillah. Kaifa ibnuk, alhamdulillah. Kaifa auladuk, alhamdulillah. Ala jami'il awal kullu at-tamam. Atau Allah Ta'ala kan kecek ahli syurga, ya tak kecek dengan bahasa Melayu. Ya tanya kaifa halukum, kadang-kadang Tuhan tanya seolahnya, maza takulun, apa kamu duk makan? Adakah kamu makan ataupun tak makan? Hal takuluna, adakah kamu makan? Am la takulun, ataupun tak ada makan lagi? Tuhan tanya. Tanya bahasa apa? Tanya bahasa Arab, bukan tanya bahasa Jawi. Tuhan tanya mau makan lagi? Dah. Tanya bahasa Arab. Di luar ni kan kecek ahli syurga sikit lagi. Sebab tu orang pandai kecek Arab, lepas tu boleh baca Quran bahasa Arab. Allah beruntung, sangat-sangat beruntung weh. Kena bahasa beruntung tu boleh baca Quran tu. Dah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qisasi bima auhayna ilaika. Ada baca qisasi ya? Qasasi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sekat tu dulu. Buka fiqh sikit dah. Ya Allah, buka fiqh lah insya-Allah. Buka fiqh dah. Adik-adik tengok abang-abang dah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tengok abang dah. Wa yajibu ta'mimul asnafil arba'ati bil ata' hadirihim wa ghaibihim anil mahal.
Naam, sungguh kata kena bagi, kena meratai di antara asnah-asnah yang empat. Mana? Asnah yang empat daripada al-masalah, yang nisad disagrin, patu sahmun lil hashimi wal muttalibi, dan sahmun lil fuqara wa sahmun lil masakin. Lil miskin. Hanya bila pak tu belakang ni. Mana? Sahmun lil hashimi wal muttalibi, sahmun lil fuqara, sahmun lil miskin, sahmun lil ibnis sabi. Bila situ. Wa yajibu ta'mimul asnafil arba'ah, dan wajiblah oleh meratai, meumum akan asnah-asnah yang empat. Makna kita bagi kena sama rata daripada harta ghanimah kena belaka. Banu Hashim, Banu Talib pun kena daripada bahagian daripada harta ghanimah, dan pula daripada bahagian fuqara pun kena ada gah buai, bagi orang miskin pun kena ada buai, bagi anak-anak jalan ini orang musafir punya sesak kita kena bagi. Kena sama rata. Kata yajibu ta'mim tu bil ata, dengan pemberiannya, dengan beri daripada harta ghanimah itu. Hadirihim, yang hadir mereka itu al asnafil arba'ah, hak hadir mari ketika demo bagi, ketika demo kismah pun kena meratai. Wa ghaibihim, dan pula yang gaib, yang tak ada di majlis bagi itu. Orang panggil pada fi majlisil kismah, tak ada dia. Gaib anil mahalli, daripada tempat bagi, mahallil kismah kata dia. Anil mahalli, gaib anil mahalli ai mahallil kismah. Sungguh kata wajib merata. Naam, tu sebagai istidrak pada kata yajibu. Sungguh kata wajib berata kepada asnah yang empat. Yajuzu iltifatun baina ahadis sinfi ghairi zawil qurbah la bainal asnaf. Katanya. Ya, tetapi ni orang panggil istidrak. Saat ni tu wajib kena meratai di antara asnaf yang empat, di antara Banu Hashim, Banu Muttalib, dan pula fuqara dan masakin dan pemiskin dan anak jalan kena sama rata, sama banyak. Segi bagi harta ghanimah. Bahkan yakni tetapi yajuzu iltifatun, harus berlebih kurang. Itu. Yajuzu iltifatun, harus berlebih kurang baina ahadis sinfi, di antara salah satu daripada bagai. Boleh kita nak lebih kurang. Misalnya kita tengok fuqara ni sepatut wilayah dia ni kita kena beri banyak sikit daripada harta ghanimah. Mana kita nak lebih. Boleh tak kata harus? Dah. Tapi kata harus tu pun ghairi zawil qurba, yang bukan daripada kerabat Nabi. Bukan daripada Banu Hashim, Banu Talib. Makna kata kita nak bagi lebih kurang, fuqara tu kita lebih daripada Ibnu Sabi. Tapi kalau masalah fuqara miskin tapi yang lain daripada kerabat Nabi, hak ni boleh ke? Boleh berlebih kurang tentang kismah dan bahagia saat ni. La bainal asnaf, tiada harus berlebih kurang di antara asnah-asnah. Asnah tu nak bagilah. Misalnya kita tak asnah tu pak daripada Banu Hashim, Banu Hashim, Banu Muttalib, fuqara, miskin, Ibnu Sabi. Makna kata di antara asnah tu kena bagi sama ya. Tapi di dalam tu kita nak lebih sikit dalam fuqara dengan miskin ataupun fuqara dengan Ibnu Sabi. Kita makna kata tengok. Harus di antara salah satu. Tu. Tapi asalnya kita kata gini. Misalnya duit kita tu 40,000. 40,000 ni bagi pada Banu Hashim, Banu Muttalib 10,000. 10,000 pula kita tahu pada fuqara, kepada miskin, pula pada Ibn Sabi. Dalam tu tak boleh nak kurang tu. Tapi kurang apabila bagi 10,000, hak mana di antara miskin, hak mana lebih kurang. 10,000 tu pada fuqara. Tapi tengok dalam miskin saat ni tu kita kata nak lebih hak nak kurang. Hak ni nampak teruk berdoa miskin. Miskin melangkah tapi hak ni miskin teruk lagi. Hak ni banyak sikit. Tapi ni di antara asnah tak boleh kita nak kurang. Mana 10,000, 10,000, 10,000. Patut kurang banyak tu, iltifat tu di dalam asnah tu. Dalam golongan ya tu. Ataupun asal tu bahagia tu di antara pak tu samalah kau. Tapi kita pergi kurang banyak tu, tengok dalam fuqara hak mana teruk pada orang. Hak tu banyak sikit. Hak ni dalam 10,000 tu. Misal apa tu? Walau qallal hasilu, dan jikalau sedikit hasil sekalipun tak boleh. Di antara asnah-asnah tu tak boleh. Bihaitsu law amma, jikalau mengumumlah ia seorang imam,
jikalau sekira-kira dengan sekira jikalau mengumum ia imi, meratai imi, lam yasudda masaddan, tiada dapat mengukuhlah ia pada tempat yang jaga apa tempat yang nak berkukuh saat ni. Lam yasudda, tiada dapat mengukuhlah ia iman masaddan, yakni pada tempat ketakut takut seteru saat ni serai gitu gini. Dah ketika tu khussa bihi al-ahwaju, ditentukan dengan dia dengan apa dia, khussa bihi, ditentukan dengan dia ai bihazal hasil al-ahwaju, akan orang yang terlebih berhajat, wala yu'ammu, dan tak boleh nak merata semua lid darurah. Lagu mana? Dan jikalau kita kata sedikit nak boleh hasil sikit masalah hasil ni makna kata benda dapat daripada harta ghanimah tu sikit. Lepas tu kalau kita nak bagi semua daripada asnah tu rasa pun tak cukup. Lepas tu kira mai sekira kalau nak umum saat ni tu tak boleh. Kamal dia sekira-kira tidak dapat mengukuhlah ia imam tu akan tempat yang ketakut saat ni tu. Jadi masalah kita duit harta ghanimah hak dapat daripada orang kafir tu hasil yang sedikit. Kalau nak bagi semua saat ni tu, kita kata berasanya tak boleh. Maka ketika ni kita kata menentulah dengan dia benda orang yang terlebih berhajat. Jadi di hari ni negara saat ni tu perlu kepada orang nak bergagahkan kota, nak bergagahkan sepadan. Jadi masalah miskin ni kalau tak ada pun tak ada masalah, duk boleh makan, duk boleh hak lain dah. Miskin fuqara ni. Tapi ketika ni orang yang paling perlu untuk iman nak mengukuhkan pagar, nak mengukuh, nak menyumatkan tempat-tempat takut seteru tu saat ni tu serai. Maka sini terlebih perlu, sini terlebih berhajat. Maka ketika ni satu hasil yang sedikit ini daripada harta ghanimah kita kepada hajat orang yang tertentu ataupun benda yang terlebih berhajat, seorang yang berhajat. Faham ni? Jadi misalnya negara ni, nak kecek bab negara ni, ia tak sama tu. Kadang-kadang ia perlu sini, tak perlu sini. Misalnya supaya kajak, ia kena fikir tu. Kena fikir. Di hari ni duit kelongkan ataupun duit kelang ni, perlu nak waktu di mana hak banyak. Kalau misalnya rakyat dah boleh duduk dah, boleh tanam padi, boleh kerja buat gapo ni nego boleh, tak ada susah ke mana dah. Tapi ada satu perkara duk jadi bersenggawa, duk jadi kurangnya tetangga kita tahu sebelah balik nu, sebelah balik kambing, sebelah balik lau nu, demo duk serai. Jadi kalau kerajaan saat ni tu tak berkukuh di pagar lek nu, tak kukuh di sepadan lek nu, nasya demo akan serai kaja itu bukan sekadar susah kaja habis rakyat di dalam garisia ni susah bilicing. Kamu ada ketika ni tokar duit ni, stokar ni nak pergi mana? Nak mengumumkan setiap negara, nak umum kepada anak asnah yang 4. Maka nak umum tak boleh, tak cukup. Maka kepada yang terlebih perlu ke apa? Orang yang nak menyumat daripada ketakut ataupun nak menggawa, nak mengkukuh daripada benda-benda hak seteru nak serai tu. Pergi situ. Ya kena tengok panggil apa? Saddu zara'i. Sebab tu dia panggil apa? Orang panggil apa bahasa-bahasanya ala usul fiqh kata orang panggil menolakkan benda fasik ni terlebih baik, terlebih dulu daripada kita saat ni tu. Orang panggil menolak fasik dulu. Orang panggil apa bahasa-bahasa usul fiqh kata dia kata raddul mafasid, yakni kita tolak benda-benda nak jadi kejahatan, nak jadi kemusnahan, ini terlebih dulu di atas masalah. Masalah ni makna nak membaikkan negara, tapi negara tu baik dah boleh duduk dah, tapi kalau tak pergi tapung dek nu, tak pergi kukuh di sepadan tu, nasional negara akan selera habis. Maka ketika ni raddul mafasid ini terlebih dulu daripada benda lain lagi. Tu kena kira hukum lah tu. Tu perkara dia wala yu'ammu, dan tiada diumum akan alhasil lidarurah, kerana terkepit tak boleh lah. Ketika ni makna kita kena kepada benda ataupun orang hak yang terlebih perlu nak kerja di situ untuk nak mengkukuh negara ataupun nak menyumat tetangga takut daripada seterus-terang, maka kita terkhususkan dengan hasil yang sikit ni kepada yang terlebih berhajat. Tu walau fuki dan ba'duhum,
dan jikalau diluputkan separuh daripada mereka itu daripada al-asnafil arba'ah, walaupun di mereka setengah tu luput tak dapat daripada hasil daripada harta ni, walaupun begitu kita kena tentu kepada lebih berhajat dan benar dan pula orang yang terlebih perlu situ dulu. Makna kata kita kena khusus kepada tempat yang terlebih berhajat ataupun orang yang terlebih perlu. Walaupun setengah-setengah pada asnaf tu lupu. Wuzi'a sahmuhu 'alal baqi, ditauzi' ataupun dibahagi, diheceh sahmuhu akan gapo, akan habuan bagi ba'dihim ni 'alal baqin, di atas yang tinggal. Kita tauzi' dan kita bagi habuan tu di atas yang tinggal sekat tu dulu. Kama dia kata wallahu alam malisabullah. Nah,